Alright, so saya continue. So awak nampak slide So universal design methods. Okay. So universal design methods. Nampak tak slide yang seterusnya tu? 5 design phases. Nampak tak? Nampak sir. Okay, nampak Okay. So dalam design tak adalah kita kata exactly ada 5 phases So kalau company lain mungkin ada yang banyak fasa lain, tapi secara general lah. Okay, secara general untuk topik universal design methods ni kita cover untuk 5 different design phases untuk brainstorming idea macam mana awak nak start berfikir untuk sesuatu idea project design awak. Okay, awak nampak nombor 1, 2, 3, 4, 5 dalam slide-slide yang seterusnya nanti dia akan ada juga nombor 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 4, 5 tu menggambarkan fasa 1 sampai fasa 5. Okay. Bila saya ajar setiap teknik, hari ni saya akan share lebih kurang 22 ke 23 teknik lah. So setiap teknik tu dia bersesuaian untuk fasa yang sekian-sekian. Dia akan ada number lah dalam slide ni. Nanti saya akan upload slide ni. Okay, fasa yang pertama adalah lebih kepada planning, scoping and definition. Ini awak plan, awak tentukan awak punya design scope dan juga definition where project parameters are explored and defined. So untuk PTA awak, ni satu benda yang sangat penting lah. So awak kena define objektif awak, apa scope awak dan apa problem awak untuk projek PTA lah dan apa juga projek-projek design yang lain. Yang second punya fasa adalah exploration, synthesis and design implication. Macam mana awak explore possibility untuk design awak. Yang ketiga adalah concept generation and early prototype iteration. Okay. Concept generation kita dah belajar macam mana kita nak screening kan dalam test satu hari tu kan. Yang sebelum ni kan. Okay. So sekarang adalah fasa macam mana kita belajar untuk kita generate design concept dan juga kita nak buat early prototype. Okay. Sekejap. Awak sekarang ni tahun 2 Tahun 2 betul? Sem depan semester keempat. Betul Betul sir. Betul Okay. Kalau awak punya nasib awak baik masa awak tahun 3 awak akan sempat satu semester di UMP kan. Okey, apa yang berita baik dia, kita akan ada makers lab yang besar lah. Mungkin kita akan ada 40 ke 60 3D printer insyaAllah lah. So sekarang kita tengah bangunkan design untuk lab tu. So untuk buat prototype, sekarang kalau awak tengok kat fakulti kita tak ada banyak 3D printer kan. So kita nak allow awak untuk explore dan boleh buat prototype menggunakan 3D printer dengan sendirilah. Okay, tapi mungkin awak akan merasa benda tu satu semester lah. Doa-doakan bulan 9 tahun depan lab tu dah ready lah. So at least awak punya PTA akan much easier lah untuk proceed Okay, apa maksud iteration? Iteration tu adalah design prototype daripada satu kepada yang lain. Okay, contoh kalau awak buat cawan, mungkin ada mula-mula awak buat cawan besar sampailah cawan yang kecil. Ada berapa iteration awak try and error, try dan terus try Okay, stage yang keempat, evaluation, refinement and production based on iterative testing and feedback. Bila awak dah buat prototype, awak akan evaluate, awak akan refine dan awak akan start buat production untuk awak punya design lah. Okay, production ni bukanlah maksudnya mass production So, untuk betterkan prototype awak. Based on iterative testing. Iterative testing ni adalah macam mana awak test design awak kepada subjek awak. Contoh kalau awak buat design tu untuk tebang pokok. So subjek awak siapa? Boleh open mic cakap saya lagi suka ada yang jawab soalan saya So contoh kalau awak buat mesin untuk potong pokok, siapa awak punya subjek? Pokok. Pokok. Okey, pokok. Pokok. So awak tanya pokok boleh cakap? Okay, siapa subjek? Pekebun. Pekebun ke, okay. Kalau kita nak feedback, kita kena ni lah. Kalau pokok awak memang jenis pokok yang boleh bercakap, okay, betul. Kita ni lah, kita alu-alukan pokok tu lah. So, iterative testing tu, kalau contoh awak buat test untuk, kalau design awak tidak melibatkan orang yang guna, contoh awak buat benda tu untuk kereta ke, nak tengok speed ke, dia boleh tengok guna mesin saja. So mesin tu adalah feedback lah untuk iterative testing and feedback lah. Okay, stage yang kelima, awak akan launch awak punya prototype dan awak akan monitor lah. Sampai kalau PTA dia tidaklah sampai buat launching untuk jual barang ke, tidak lah. Tapi untuk awak present lah. Okay, target yang the fifth one tu untuk awak present awak punya prototype lah.
Okey. Okey, kita mulakan dengan kaedah yang pertama. Kaedah pertama ni dia panggil AEIOU. AEIOU ni ni apa? Huruf apa? Huruf vokal. AEIOU ni huruf vokal. So AEIOU is an organization framework reminding the researcher to attend to document and code information under a guiding taxonomy of A stand for activities, E for environment, I for interactions, O for objects and U for users. Okay, kalau awak tengok dalam contoh ni, awak nampak tak gambar tu? Apa yang awak nampak dekat gambar tu? Dia tulis note, sticky note. Okay, dia tulis sticky note. Betul dia tulis sticky note. Apa yang dia tulis dekat situ? Nampak tak gambar dia? Gambar yang poster dia tu, dia lukis apa? Tak, sir. Tak nampak Tak apa clear Gambar orang. Tak clear. Tak clear. Okay, tak apa-apa clear. Sekejap sebab saya nak bagi ada discussion sikit. Cuba tengok dekat ni. Saya hantar dekat WhatsApp dulu. Dia punya slide ni. Nanti saya akan upload dekat Google Classroom lah. Tapi kalau bagi yang nak tengok dekat WhatsApp, boleh tengok dekat WhatsApp dulu Sekejap Okay. Oh, dia tak boleh ni. Sekejap. Okay. Besar sikit lah saiz dia sebab banyak gambar Okay, apa yang awak nampak sebenarnya dekat poster dia tu, dia tulis Campus Information Desk. Okay, bila kita pakai AEIOU, kita akan start brainstorming. Okay, dia punya situation mungkin dia nak design Campus Information Desk. Apa tu Campus Information Desk? Apa Campus Information Desk? Papan kenyataan. Papan kenyataan. Okey. Zubaidi, apa Campus Information Desk? Tak apa, teka je. Tak ada ni pun. Saya pun tak boleh cubit telinga awak pun. Jauh tak kena pun. Teka. Papan untuk student yang terkajian. Okey. Anis? Nur Anis? Dia awak berdebar kan. Saya nampak awak sini siapa saya nak panggil ni. Paparan untuk menggambarkan idea. Dia keluarkan idea yang dia letak dekat situ. Tapi dalam ni saya tanya apa tu Campus Information Desk? Campus Information Desk. Ni siapa nama ni? Nama panjang dekat ni susah saya ni. Amir Marjohan. Apa tu Campus Information Desk? Tempat untuk mengambil dan meletak maklumat. Meletak maklumat. Kenapa dia tulis kampus? Orang-orang kampus lah guna. Okey, kalau dekat UMP dekat mana? Wan Haziq. Lawa aku si awak awak streamer YouTube ke? Tak ada ke. Saja je beli. Kalau Campus Information Desk ni dekat UMP kat mana? Kat Safat. Okey, Safat ke ataupun dekat pejabat admin FKM pun boleh jadi Campus Information Desk kan. So kalau AEIOU punya teknik ni, macam mana dia nak design Campus Information Desk kalau dia guna teknik AEIOU ni? Kena tahu aktiviti. Okay, first dia akan brainstorm apa aktiviti yang berlaku dekat mana? Dekat U. Dekat U? Dekat kampus. Dekat kampus. Dekat kampus. Lagi lain? Dekat tempat tu je. Fakulti. Okay, sebab tu saya kata salah satu masalah bila yang saya perasan student kita bila awak fikir design kan, bila ini baru teknik yang pertama. Contoh dia simple je, Campus Information Desk. Bila saya tanya apa aktiviti, awak boleh cakap aktiviti dekat universiti. Nak buat apa aktiviti dekat universiti? Okay,
baguslah untuk brainstorming. Tapi tadi ada yang jawab, bila awak berfikir pasal aktiviti, awak hanya akan berfikir aktiviti yang berlaku dekat sekitar apa? Sekitar campus information desk tu lah. So awak tak perlu fikir aktiviti yang berlaku dekat kafe ke apa, sebab itu area situ. Sebab awak nak design campus information desk. Faham tak? Awak jangan lock kepala awak. Okay, awak tak boleh berfikir macam nak design campus information desk. Tapi awak fikir apa yang berlaku dekat MACD pekan tu. Dia tak boleh lah. Dia dah lari daripada awak punya scope of area untuk awak design lah. Okay? Okay. Environment. Apa environment yang ada dekat situ? Okay, contoh kalau environment dia adalah environment office. Kalau environment dekat Safat macam Haziq cakap tadi, mungkin di open space. Okay. Interaction. Apa maksud interaction? Apa interaction yang berlaku dekat campus information desk? Apa interaction? Soal jawab. Soal jawab, betul? Lagi? Lagi? Muhammad Anik Anaki. Student tu sendiri dia interact untuk baca. Okey, dia baca. Okey, baca. Lepas tu dia tanya, tadi apa? Tanya soalan. Lagi, Nur Amira. Apa lagi yang berlaku? Ada Nur Amira? Nampak? Lepas tu saya main tanya-tanya macam ni. Kadang-kadang awak join aja, awak pun tak ada. Tak apalah, saya tak rugi apa pun. Nurin Liana. Apa lagi? Apa interaction yang berlaku kalau dekat campus information desk? Saya tak sure rasa. Lepas tu apa yang awak sure? Sekejap. Siapa yang ni Muhammad Syihabuddin. Awak punya background belakang tu lawa. Tu bilik awak ke? Kat rumah awak ke? Syihabuddin tak dengar? Saya tak dengar. Ada tak? Boleh on mic? Unmute, awak unmute. Okay. Apa interaction? Perbincangan sir, discussion. Discussion, betul? Okay. Okay. Seterusnya, kalau kita tengok objek. Apa objek yang ada dekat campus information desk? Apa objek yang ada? Gambar. Gambar. Okay, lagi? Papan kenyataan. Papan kenyataan. Lagi? Sticky note. Sticky note. Sticky note. Sticky note ada dekat campus information desk. Mungkin ada untuk orang tinggalkan komen. Okey, tak apa. Lagi? Lain? Notice. 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 Okey, lagi? Pen dengan kertas. Ruang cadangan. Ruang cadangan, pen dengan kertas. Betul? Okey, lagi? Akan ada komputer kan? Okey? Kalau campus information desk yang baik sikit, mungkin ada air, kuku. Ada biskut ke apa all those are kind of objects. Okay, users. Siapa users yang ada dekat campus information desk? Okay, student. Lagi? Lecturer. Lagi? Pelawat. Lagi? Tukang kebun. Okey, tak apalah kalau dia nak dapatkan maklumat kampus. Okey, tak ada masalah. Okey, so awak nampak tak? Bila awak guna teknik AEIOU ni, bila kita bagi, saya rasa ini ada salah satu teknik yang awak boleh guna bila saya bagi assignment in the end of this class. Saya akan bagi, minggu depan saya nak awak present dalam group apa idea awak. Pakai salah satu teknik daripada 20 teknik yang saya ajar ni. Okey, AEIOU ni, kalau orang industrial design, dia akan salah satu teknik lah. Bila awak ada satu case, awak akan letak A, E, I, O, U. So A untuk activities, E for environment, I interaction, object dan users. So awak boleh guna, awak akan start brainstorming berdasarkan perkataan tu. Bila awak start, kadang-kadang, okay,
boleh tak saya tahu, pernah tak awak buat brainstorming idea sebelum ni? Apa-apa lah, subjek ke apa, awak pernah buat tak? Pernah? Tak. Pernah. Okey, Pernah ke? yang pernah tu subjek apa? BI atau BM. Okey, apa masalah awak bila awak buat brainstorming? Apa masalah dia bila awak nak start buat brainstorming? Lack of idea. Okay, lack of idea tu adalah salah satu masalah yang common pada semua orang bila buat brainstorming. Sebab tu dia ada teknik. Teknik dia salah satu contoh dia adalah teknik AEIOU dengan yang semua yang saya nak cari tadi, nak ajar hari ni lah. Okay, bila awak nak start brainstorming, okay, nak try pakai AEIOU lah. Lepas tu awak akan fikir, bila aktiviti fikir je, list je. Macam saya tanya tadi lah, apa aktiviti yang berlaku dekat sini. Contoh kalau awak design water dispenser ke apa kan, apa aktiviti yang berlaku dekat water dispenser. Contoh awak design kursi roda, apa aktiviti yang berlaku dekat kursi roda. So benda tu untuk pencambahan idea brainstorming awak. Benda ni simple je, tapi orang bila tak ada teknik dia akan jadi memang sumbat lah. Dia tak tahu nak ni apa. Bila awak buat benda macam ni, kalau awak tengok gambar ni, awak tengok dia bukannya ada benda yang dia lukis. Ada benda dia snap je gambar tu. So awak boleh google kat internet, awak tengok kalau contoh barang-barang yang ada dekat information desk ni ada printer. Awak ambil gambar printer tu, awak tapik lah dekat situ. Sebab tu kalau orang industrial design dia memang sangat bagus brainstorming dia. Budak mechanical kalau dia punya brainstorming dia ambil kertas buku macam budak sekolah rendah tu, dia lukis sikit Lukis sikit je sampai situ je. Lepas tu dia tak ada gambar, awak tak ada idea yang awak boleh tengok. Kalau nak design basikal ni, ambil lah gambar 10 jenis basikal yang terbaru punya design. Bila awak ambil 10, awak akan nampak 10 jenis design tayar, 10 jenis design frame. So awak akan dapat idea yang baru. So ini adalah salah satu cara lah. Okay, kita pergi kepada teknik seterusnya. Teknik seterusnya dia panggil affinity diagram. Affinity diagram is a process used to externalize and meaningfully cluster observations and insights from research, keeping design teams grounded in data as they design. Kalau awak tengok, dia pakai sticky note je. Betul tak? Nampak tak dia pakai sticky note je? Saya sebenarnya, nampak sebelum ni saya sebenarnya dalam kelas saya memang ada aktiviti yang pakai sticky note ni. Tapi sebab awak dekat rumah, saya still lagi nak buat aktiviti sticky notes ni. Tapi awak pakai laptop awak. Maksud dia dalam group nanti awak cuba buat pakai Microsoft Word boleh kan? Awak buat bentuk petak dan awak buat color dia dan awak letak apa perkataan idea awak terhadap sesuatu tu. Okay? Okay, affinity diagram ni dia lebih kepada kita groupkan kita punya idea tu ke dalam beberapa konteks. Contoh macam yang tadi tu tapi kita guna sticky note lah. Yang ni mungkin agak susah sikit tapi dia tidaklah sesusah mana. Tapi kalau orang industrial design mungkin ni lah. Okay. Saya teruskan. Okay. Teknik yang seterusnya adalah body storming. So body storming situates brainstorming in physical experience. Combining role playing and simulation to inspire new ideas and emphatic. Spontaneous prototyping. Okay. Kalau awak tengok body storming ni dia guna untuk mungkin design benda yang berkaitan dengan badan kita ataupun benda yang kita boleh perlakukan guna badan kita. Contoh kalau kita nak design suit untuk astronaut ke apa kan. So kita boleh experience pada badan kita. So kita boleh tengok macam mana kita menggunakan situasi tu untuk kita generate idea. Contoh kalau macam last week saya ada pergi meeting di UIA tapi dia berkenaan dengan baby lah. So bila kita pakai teknik, kita tidaklah pakai body baby tu tapi daripada discussion tu kita ada satu contoh anak patung tu kan. Awak tahu kan anak patung mainan tu? Anak patung mainan tu sebagai mannequins. So bila kita pegang anak patung mainan tu kita cakap okay kita buat device ni untuk ukur temperature dekat kaki. So dia jadi bentuk kasut. Saya design tu bentuk kasut lah. Kasut baby yang sangat kecil lah. Tapi bila doktor pakar tu kata kita boleh design, kita boleh ukur temperature dekat kaki. Tapi temperature ni ada lagi satu location yang sangat accurate, which is dekat tapak tangan. Okay, bila kita tak tahu dia adalah dekat tapak tangan, apa jadi pada design saya? Design student saya lah, student master tu. Apa jadi pada design tu? Design tu dah bentuk kasut.
Sekarang ni dia tiba-tiba bagi point pula yang better location tu adalah pada tapak tangan. Apa jadi pada design saya? Usah. Kurang efisien. Apa? Kurang efisien. Okey, lagi lain? Nur Syahirah, apa jadi? Dia tak boleh pakai sebab design tu untuk kaki. Tapi dia boleh juga dia yang betulnya dia boleh juga guna untuk tangan. Jadi macam mana dia nak guna kat tangan kalau design tu memang khas untuk kaki? Okay, good point. Okay, Alif? Alif nak cakap. Okay, Alif. What happened? Saya dah cakap lah tadi saya kurang efisien. Oh, kurang efisien. Okay, lain? Nur Diana. Tak boleh guna. Kenapa tak boleh guna? Macam yang Boleh guna. Oh, boleh guna juga. Okay, boleh atau tidak boleh guna efficiency atau accuracy, doktor tu hanya cakap bila ukur kat sini dia lebih accurate. Tapi awak pasal dekat hospital, kalau budak tu dia mungkin awak tak pernah nampak ke budak yang sakit ke, kalau awak tengok kan, kalau dia ni dia wrap kaki dia tu, dia wrap dekat tapak kaki dia tu sensor untuk measure temperature secara continuous. Kadang ada budak dia cucuk masuk deep air kat sini kan, kadang dia ni kan. Okay, isu dia bukan masalah dia tak boleh guna, it is either location untuk measurement tu. Idea tu dia akan jadi satu benda bila dia trigger. Contoh kita buat kasut, sebab maklumat yang pertama kita dapat, kita biasa tengok adalah dia memang letak dekat kaki. So design kita bukan totally wrong. Tapi bila kita ada pandangan yang macam tu, dia membawa kepada satu trigger yang baru. Oh, kita nak buat design ni mesti kena dia boleh guna pada kaki dan juga pada tangan. Okay. So bila dia boleh guna pada dua-dua tempat tu, apa yang akan berubah pada design konsep saya? Bentuk. Kenapa dia akan berubah pada bentuk? Sebab bentuk berbeza. Okay, sebab bentuk berbeza. Kenapa bentuk tu berbeza tadi? Aziz, kenapa bentuk tu berbeza? Sebab tadi kita ada kaki, kita ada tangan. Bila pada kaki, idea kita adalah konsep kita pakai konsep kasut. Okay, so bila kita nak jadikan dia satu device, kita mungkin kena fikirkan satu konsep yang lain supaya dia nampak nice. Peliklah juga kasut pakai kat tangan kan. Betul? So, kita kena fikir satu idea yang lain supaya nampak nice pakai kat tangan dan nampak nice pakai kat kasut. Dan dia tidak juga salah kalau kita buat satu design lain untuk tangan dan satu design lain untuk kaki. Okay. Sebab tu bila awak buat design, saya selalu tegaskan pada student saya, there is no right, there is no wrong bila awak buat design. Itu adalah idea awak. Sebab tu kita nak tengok idea awak. Tapi awak takut untuk defend idea awak. Macam student saya suruh, bila saya suruh explore dia macam mana nak bagi kiri kanan, dia explore je lah. Dia explore macam dia cari kiri pakai wow. Lepas tu wow tu untuk kadang-kadang wow tu terbang ke kiri cik, kadang wow tu terbang ke kanan. So apa kelainan wow awak bila awak nak buat dia jadi satu permainan? Dahlah wow tu gerak macam gini je. Adakah orang main wow gerak macam ni? Wow tu kadang apa dia? Tengku, awak biasa main wow ke kat Terengganu? Tak biasa. Okey, kalau awak fikir lagi menarik, sebab tu bila saya tanya dia, macam mana awak nak buat satu permainan, sebab dia buat prototype kecil je, mainan je. Tapi dia fikir nak senang je, dia sambung motor, wow tu gerak itu. Macam timbang kilo tu. Jadi tak mencabarlah design awak buat degree. Okey, bila awak tengok balik kepada macam mana wow tu behave, bila orang nak main wow, kan dia tarik dulu kan. Wow tu naik slow-slow kan. Lepas tu dia terbang ke kiri, ke kanan tu ikut arah angin lah. So naik daripada bawah ke atas tu dah satu motion. Bila naik ke sini tu dah satu motion. So dijadikan design awak berkembang lah. Tu maksud saya lah. Okay? Alright. So ini teknik yang ketiga. Okay. Yang ni sticky note. Brainstorm graphic organizers. Yang ni memang saya selalu pakai lah dengan student-student saya. Okay. Sticky note ni, dia sebenarnya tak boleh stick. Dia tak boleh buat lepas awak buat tu awak cabut. Awak faham tak? Dia idea ni bang, dia tak datang macam masa kelas ni je. Dia kadang-kadang lepas awak balik solat zuhur ke, dah jadi tiba-tiba lepas baca doa tu ke awak dapat idea kan.
So awak akan balik ke bilik awak akan pergi, kalau orang design, kalau awak pergi fakulti industrial design ke dekat mana-mana, awak akan nampak benda ni lah. Benda ni memang common punya view lah. So what does it mean by brainstorm graphic organizers? Beyond creating list of new ideas and concepts, brainstorm graphic organizers help in the creation of new knowledge by visually structuring a deep dive into a problem space. Okay, ada 3 contohnya. Okay, yang pertama tu macam spider web. Spider web ni adalah brainstorming webs. Selalunya dia useful untuk developing a central concept or question. Okay, dia macam awak buat peta minda So dia panggil juga sebagai macam brainstorming web lah. Identifying characteristics, supporting facts and related ideas Lepas tu ada juga tree diagram. Tree diagram untuk communicate hierarchy, classification system and relationship. Lepas tu ada juga flow diagram ataupun flow chart. Flow diagram ataupun flow chart ni benda yang sangat penting dalam PTA awak. Kalau awak gagal design awak punya flow chart dengan betul, the whole PTA awak akan collapse. Flow chart ni bukan sahaja dalam PTA. Kalau awak kerja nanti pun, awak akan tertakluk kepada flow chart. Setiap projek dia akan ada flow chart dia lah. Okay. Sebab tu kalau dalam kelas saya sebelum ni, memang student saya akan buat yang sticky notes ni lah. Setiap orang akan ada A3 besar. So dia akan tampal segala idea di atas tu. Okay. Kelebihan dia sebab Sam ni, awak ada buat PTA tak? Ke awak tak ada buat PTA Sam ni? Okay, sebab okay, tak ada. Sebab kalau sebelum ni sememangnya bila buat PTA tu sama semesta dengan subjek ni. So bila dia buat brainstorming tu, dia brainstorm idea PTA dia terus. So jadi idea PTA dia berkembang lah. So awak hanya perlukan sticky note dan awak boleh tulis apa sahaja atas sticky note awak tu ke atas projek awak. So daripada situ awak akan nampak banyak idea. Projek kita tak buat sorang-sorang. Walaupun awak nampak ni gambar ni dia duduk sorang-sorang kan. Ada kawan dia yang lain, dia akan ambil sticky note color lain, dia akan tampal. So awak akan tengok, setiap hari awak akan nampak lah. So ini maksud brainstorm graphic organizers. Okay, ni cognitive mapping. Cognitive mapping ni adalah visualization of how people make sense of a particular problem space. It is most effective when used to structure complex problems and to inform decision making. So dia lebih kepada tengok macam mana manusia respons. So dia berkait-kait. Dia macam juga brainstorming tapi dia ada kaitan. Setiap benda yang awak tu dia ada kaitan. Yang ni kait dengan apa, yang ni kait dengan apa. Okay? Alright. Ni paling simple. Yang ni daripada sekolah rendah lagi awak dah buat ni. Betul tak ni? Collage ni. Kan? Siapa tak pernah buat collage ni? Nak tahu ke awak sekolah mana? Siapa tak pernah buat collage ni? Ada tak yang tak pernah buat collage ni? Mana tahu awak sekolah international ke kan? Tak ada belajar ni, terus belajar AdMat. Masuk darjah 1 terus belajar AdMat. Tak tahu, nak tahu juga. Okay. Collage ni pun salah satu cara untuk brainstorming. As inspiration for design teams, collage allows participants to visually express their thoughts, feelings, desires and other aspects of their life that are difficult to articulate using traditional means. Okay, ada tak yang dalam ni yang betul-betul pandai melukis, sketching lah? Tak apa lah, saya nak tahu je. Siapa yang pandai betul-betul sebab kadang-kadang ada... Syed, mana Syed? Amir je. Syed pergi tanda? Tak ada. Tak, okey. Sebab ada budak diploma, macam ada student saya daripada diploma, dia memang pandai sketching lah. Dia memang minat lukis. Dia suka lukis apa? Design bentuk kereta lah. Dia suka buat render Tapi dia tak ambil pun khusus industrial design, tapi dia memang minat dia suka lukis. Contoh dia tengok model ni, dia modify ni sampai ke degree dan sampai sekarang saya tengok dia still keluarkan idea dia So ada orang yang macam tu dia memang betul-betul minat ke atas sesuatu lah. Sebab tu saya kata bila kita student mechanical, kita tak, mungkin saya sendiri pun tak berapa pandai sangat freehand sketching, tapi saya lukis je selamba untuk berjanji kita faham untuk macam mana idea kita. Collage ni bila awak contoh, awak design meja rumput, awak kumpulkanlah gambar meja rumput, kumpulkanlah gambar rumput-rumput yang berbeza. Mana tahu rumput kat KL lain, rumput kat Kuantan lain ke. Awak tampal kat situ. Ini sort of inspiration tau. So bila awak tengok benda tu selalu, kalau awak nak design benda yang totally baru, awak kena ada something yang akan inspire awak. Kalau benda yang
mana tahu kalau betul-betul inspiration awak adalah pakcik yang mesi rumput tu, awak ambil gambar dia. Ambil gambar pakcik tu, awak tempel kat collage awak. Setiap kali awak tengok dia, awak akan terinspirasi untuk design mesi rumput yang better untuk dia. Sebab tu benda dia fun saja, tak susah pun boleh pakai salah satu teknik. Okay, creative toolkits. Ini satu lagi benda yang awak miss. So sepatutnya bila awak ada dekat UMP ni, kita akan main benda ni. Kita akan bagi awak main Lego ataupun Meccano. Creative toolkits ni, rumah siapa ada adik dia ada Lego ke? Ada mainan-mainan yang macam Lego tu. Rumah siapa ada? Wafi. Siapa ada adik-adik kecil mainan, rumah saya banyak lah. Saya memang biasakan anak saya main Lego lah. Bukan saya nak suruh dia jadi engineer. Saya bagi anak saya main Lego. Bukan nak suruh dia jadi engineer. Main Lego ni dia creative toolkits. Kalau awak tengok kat sini dia tulis Creative toolkits are collections of physical elements conveniently organized for participatory modeling, visualization or creative play by users to inform and inspire design and business system. Sekejap saya tunjuk awak. Saya ada dekat bilik saya creative toolkit. Okay, ni creative toolkit yang saya ada. Nampak tak? Nampak tak yang saya pegang ni? Nampak saya nampak. Yang ni besi Yang ni nama dia Meccano. Meccano. Kat Malaysia Shopee mungkin ada lah. Tapi benda ni memang mahal lah. Ni besi tau. Dia besi, ada gear sprocket sama abang ni Ni gear sprocket Dia macam Lego tapi dia besi. Meccano Semalam baru saya bagi kepada, saya ada 2 bag dia punya ni. Dia ada motor dia, ada bateri dia, switch dia semua ada lah. Tapi dia ukuran dia dalam inci lah. Ukuran dia dalam inci. So benda ni kadang-kadang bila nak buat design, awak sumbat satu awak tak ada idea. So bila awak main sampai awak dapat idea macam mana nak deliver satu function. Daripada situ awak akan study how it works. Faham tak? Sebab tu kalau awak tengok Lego teknik, Lego ni pun boleh pakai. Cuma Lego ni dia plastik part dia plastik kalau nak pakai Lego pun boleh. Pakai sekarang lagi banyak. Kalau dekat kedai DIY awak tengok kadang dia ada jual yang yang macam pakai cardboard tu banyak benda-benda DIY yang mudah-mudah untuk sekarang Okay, ni lah creative toolkit. Salah satu cara juga untuk awak brainstorm idea lah. Okay, the next one is design charade. Design charade ni lebih kepada satu flow of discussion lah. When superior design features and characteristics inspire subsequent rounds of ideas, the end result is more likely to be an optimized design solution. Okay, dia akan ada moderator. Awak akan sit dalam group. Mungkin satu meja tu 2 atau 3 orang. Awak akan rotate. Lepas awak discuss kat group ni, awak akan pergi sini, awak akan pergi sini dan akan pergi situ, okay? Dia melibatkan designers, stakeholder, developers, client and customers. Okay, bila awak ada different discussion dengan group yang lain, dia akan bertambah idea. Sebab bila awak duduk satu meja dengan orang A, lain cara dia cakap. Orang B, lain dia cakap. Dia akan ada banyak ni lah, okay? Okay, design workshop. Design workshop ni pun satu benda yang tengah saya ajar kepada student-student PSM saya, tak berupaya untuk ajar semua budak sebab benda ni memerlukan face to face. Kalau boleh buat online tapi dia tak sama experience macam mana awak buat face to face So bila ada awak dah boleh balik ke universiti dan it's good. Design workshop ni kita panggil ramai orang. Kita panggil ramai orang yang akan menyumbang kepada satu bentuk idea kepada projek lah. So design workshop are a form of participatory design. So dia melibatkan banyak participants consolidating creative co-design method. Creative co-design method ni into organized sessions for several participants to work with design team members. Okay. Kalau awak tahu macam saya pernah cerita saya rasa, kalau macam Pro 2 kan dia ada set of team orang yang suka make up character ke, orang yang memang betul-betul
minat kereta, dia akan rekrut orang ni contoh dia akan panggil 40 orang, you akan bersama dengan tim Pro 2 untuk design Myvi Jet, Myvi Turbo ke, Myvi terbang ke, Myvi yang paling baru lah. Okay, so dia akan panggil 40 orang ni bersama dia seminggu. Dia akan minta orang tu sama-sama design dengan dia. Dia bukan design lukis SolidWorks tu, tak. Dia macam mana Dia macam panggil yang Poltan punya orang ke, panggil yang Kareta tu ke apa kan. Geng-geng YouTuber tu kan. Dia panggil yang seorang ni pula kata aku nak exhaust panjang dia sampai terjojol keluar contoh. Aku nak wing dia, terbang dia, sayap dia lengkung macam ni. So dia panggil co-design tau. Dia bukan semestinya dia akan ikut design orang tu. Tapi dia nak input daripada orang tu. Saya nak gear knob ni memang cun lah. Pegang pun rasa lembut macam tu. Sebab tu saya kalau awak tengok saya dengan macam wife saya bila dia suka kereta Honda ke Volkswagen ke, saya tak suka. Saya tak suka sebab pada saya kereta yang dah harga 200,000, 230,000 tapi interior dia boring. Tak? Interior dia tak ada apa, flat black aja. Interior macam tu ya. Jadi macam saya rasa macam apa guna zaman sekarang orang bagi banyak benda teknologi baru. Kan? Sebab tu saya selalu cerita kat awak kalau awak tengok movement company-company yang macam Korea, China, design dia pergi kepada design yang banyak macam material baru, color pun nampak striking, ada interaction. Mercedes salah satu brand yang memang kalau awak tengok design ni kita pasal interior je. Awak tengok Mercedes dah macam-macam sampai tarik tangan macam ni tutup pintu kan, tarik tangan macam ni, hand gesture tarik tangan macam ni tutup pintu. Tarik tangan macam ni buka tutup sunroof kan. So dia dah ada banyak benda pada harga yang mahal. So ini salah satulah. So design workshop bukan saja pada kereta. Design workshop ni kita tak nampak tapi memang ada orang yang akan dipanggil. Kadang-kadang kalau contoh McDonald ke apa dia nak introduce makanan baru kan, dia panggil yang geng-geng YouTuber kuat makan ke apa, panggil. Kod dia boleh detect ke, contoh dia detect Afif. Afif ni sebulan 80 kali order McD. Dia panggil Afif. Dia panggil Afif sebab dia ada data Afif 80 kali order McD. 80 kali dia ni memang mesti tahu semua rasa apa benda. So dia akan membantulah. Itu kita panggil design workshop lah. Okay. Seterusnya teknik. Design workshop ni kalau awak buat projek besar, kalau awak nak buat projek awak pun tak ada masalah. Design workshop ni sekala macam tim design saya tak buatlah dengan orang luar lagi sebab saya tak ada masa. Tapi dia buat sesama tim dia. Maksudnya contoh semester lepas saya ada 4 orang PTA. So 4 tu jadi satu tim lah. Walaupun dia buat projek yang berbeza. So dia saling membantu lah. Okay. Okay, ada soalan sebelum saya teruskan? Ada soalan tak? Haus abang. Setengah jam. Ada soalan? Tak apa saya nak suruh tanya. Okey, Nur Azam. Awak tanya saya. Nur Azam. Ya. Tanya apa-apa, tak apa. Macam yang saya kat design shop tu, dia ke memang dalam satu meja tu dia punya apa dah? Dia punya apa? Design satu seorang-seorang tu lele nak beza. Okay, tak boleh sama lah. Masuk Nur Azam bila dia duduk dekat meja tu. Okay, macam dia nak berbincang tu. Design tu tak sama. Ke macam takkan sama. Dia bukan totally, kadang-kadang design workshop ni dia bukanlah totally tak boleh sama. Design workshop ni ada teknik contoh nak design phone ni lah. Nak design phone ni. Contoh phone ni tak keluar lagi kan. Phone ni tak keluar lagi. So awak dipanggil untuk design ni, dia bagi setiap meja tu phone ni. Okay? Dia bagi setiap meja ni phone tu. Lepas tu yang 5 orang tu akan design lah. Dia akan komen lah. Bentuk tepi ni macam iPhone 5S kan. Kenapa flat saja ni kan. Flat punya surface saja. Kalau yang 11 dia ada curvy sikit. Lepas tu contoh kalau dia kata nak stylus lah. Nak stylus tu yang pen tu kan.
Masuk lah, nak masuk stylus. Tapi ni kita discuss tentang iPhone lah, contoh iPhone kan. So nak masuk stylus lah. Bila ada satu group yang bagi idea nak masuk stylus tu, dia akan jadi satu isu besar lah. Semua tu dia akan present, tapi dia bukanlah maksudnya dia boleh terima idea orang tu. Contoh macam iPhone, macam Apple, dia memang tak nak ada stylus pada phone dia. Dia takkan masukkan lah. Faham tak maksud saya? Okey, contoh kalau ni, ada contoh. Kalau 3 kamera. 3 kamera ni contoh 3 kamera ni. Kenapa susunan dia macam ni? Kenapa tak susun 1, 2, 3 straight? Kenapa tak susun 1, 2, 3 ke bawah? Faham tak? So mungkin ada contoh tim Tengku. Tim Tengku dia sketch phone tu dia nak 1, 2, 3 ke bawah. Bantai pula tim Syahirah dia nak 15 kamera. So tak apa lah. Dia panggil tu untuk workshop lah. Kalau nanti dia tengok, tak logik lah nak 15 kamera. Awak nak ambil gambar bulu hidung ke, dia kata kan. So tak doable lah. That is not the main function of the design. Sebab tu kalau macam phone, saya rasa dia sangat, awak nampak phone ni kecil kan, tapi dia punya discussion macam mana apps dia nak pakai, apa function yang dia masukkan dalam tu. Semua benda tu adalah selling point lah terhadap tu. Bagus soalan Nur Azam. So kadang-kadang meja ni, kadang-kadang design workshop ni kita tak kata macam, Amir awak boleh duduk meja tu ke? Kalau Amir nak pergi meja lain ke apa, boleh bergerak. Dia depends kepada macam mana moderator to handle that workshop lah. Okay. Seterusnya, experience prototyping. Kalau awak tengok gambar ni, awak rasa dia tengah try apa tu? Dia tengah try apa? Prototype. Okay, dekat mana awak sebenarnya tengah try prototype? Awak pun sebenarnya pernah je try prototype ataupun try produk try prototype. Kat mana awak try? Test drive. Test drive. Okay, betul. Test drive tu experience prototyping, betul. Amir cakap ni. Okay, good. Nur Ali. Kedai handphone, betul. Awak try prototype. Walaupun tu dah jadi satu produk, but again awak sebenarnya try prototypes. Awak anggap dia sebagai prototype sebelum ni. Cik Amir kata dekat Pasaraya. Okey, Pasaraya awak test apa? Test sampel makanan. Betul. Awak test Cokodok, awak test Nestum. Sebab tu ada YouTuber tu dia tak payah keluar duit pun. Dia pergi Pasaraya dia boleh makan. Dia boleh survive travel tak malu dia masuk minum, ambil kopi, ambil apa dah lah, kenyang tak payah bayar makan pun. Dia ke try makan. Apa dia? Perfume boleh tak? Perfume pun awak try bau. So kita panggil experience prototyping. Tapi bila kita yang dalam skop kita sekarang, kita try barang yang dah siap. Okay, kita anggap dia sebagai prototype sebelum kita nak beli ataupun tidak. Okay, tapi bila kita dalam design team, kita nak design botol ni, kita akan bagi orang try dululah. Sebab tu pentingnya bila awak buat sesuatu, awak bagi orang try dulu. Contoh ada budak PTA buat wheelchair kan. Hari tu saya sendiri try. Saya duduk atas tu, saya tekan lah. Jalan sekali tak boleh break. Boom, langgar dinding. So saya boleh bagi dia feedback. Saya tak boleh break lah. Break ni lambat respon. Dia ni lah. Sebab tu apa pun benda awak buat, kalau boleh awak try. Contoh awak buat satu kerusi ke, budak PTA ni banyak bagi kerusi. Bila panel tanya, kerusi awak ni boleh tahan berapa? Saya dah simulate dah, doktor kata. Yang ni kerusi ni boleh tahan 100 kilo. 100 kilo orang duduk tak patah. Lepas tu macam mana? Panggil Syed, panggil Anik, panggil Amar, 5 orang duduk atas kerusi tu, awak ambil gambar. Tak patah. Betul lah. Campur berat Syed, Amar, Anik semua 200 kilo ni, berat 3 orang ni 200 kilo. Ni tengok ni tak patah. So benda tu adalah experience prototyping dan juga cara untuk convince lah. So basically bila kita buat design, experience prototyping ni memang kita nak apa orang bagi feedback terhadap benda yang kita buat sebelum kita buat produk yang final lah. Tapi contoh-contoh kita pergi test car, kita test kereta, semua test drive semua tu adalah kita test dulu sebelum kita beli kan. Okay? Alright. Okay, focus group. Focus group ni pada stage pertama dan kelima biasa kita pakai. So the dynamic created by a small group of well chosen
people when guided by a skilled moderator can provide deep insight into themes, patterns and trends. Ni saya pernah buat lah. Saya buat dengan orang tua di Semenanjung Malaysia lah. Salah satunya di Pekan dekat pusat aktiviti warga emas dekat bandar tu, kalau awak nampak ada CIMB Bank kan kat mana Pekan tu, depan situ ada klinik kesihatan, seberang ni ada pusat aktiviti warga emas. So fokus group saya adalah warga emas lah. So saya present design saya kepada orang tua, so orang tua tu dia komen lah. Tapi bila komen awak jangan marah pula. Awak jangan bantai pula tiba-tiba tengah ni awak design botol ni, botol ada makcik tu komen, "Oi Nasrullah, di botol ni tak comel," dia kata ni. "Ini berat makcik nak pegang ni, apa design macam ni?" Awak pergi bantai pula, berbaling botol tu kat dia, tak boleh lah. Okey, bila awak jadi designer, telinga kena tebal bang. Telinga memang kena tebal. Relax. Orang kata positif ke negatif awak ambil je. Kata, "Okey makcik, terima kasih bagi komen. Saya sayang makcik." Okey lah. Okay, dia kena macam tu bang. Kalau awak jadi designer, awak tak boleh macam, kalau awak rasa macam awak pandai baran, awak jangan buat. Nanti memang awak akan jadi lagi baran lah. Macam saya pergi discuss dekat hospital ke, yelah, kita mechanical designer, kita bawa kepada doktor dia lebih tahu ni apa semua dia komen, ni apa semua kan. Kita terima je lah sebab kita nak feedback dia tu. Contoh kalau awak, makcik tu kata, botol air Nasrullah ni berat lah. Bila awak present PTA, mula-mula design saya dulu dah tunjuk dah dekat makcik-makcik Pekan. Dia kata botol air ni berat. Sebab tu saya tukar kepada design lain, jadi kecil. Okay, so apa panel nak cakap kat awak? Sebab betul dah awak dah bagi try kepada makcik tu. So tak ada masalah lah. Okay, that is what we mean by the focus group lah. Okay. Okay, ini generative research. Generative research adalah generative design exercise engage users in creative opportunities to express their feelings, dreams, needs and desires resulting in rich information for concept development. Yang ini saya plan, saya rasa saya nak buat dengan awak sebab yang ni boleh pakai kertas je. Awak nampak tak yang dekat bawah tu dia, nampak gambar yang bawah tu tak? Constructive generative research tu pasal gambar phone tu. Nampak tak? Apa ada bunyi lalat ni? Macam tu dalam plan sebenarnya tahun ni, tapi sebab COVID ni tertunda lah. Hasrat Idin nak sambung part time degree tu agak Idin InsyaAllah. Idin bukan motivator, tapi apa yang Idin boleh sampaikan, kalau kita nak sampaikan sesuatu mesej tu, sampaikanlah dari hati, ikhlas kerana Allah, tak akan kamu balasan insyaAllah. Ada tazkirah sekejap. Aduh, siapa yang hasrat tu saya? Okey, tak apalah. Selingan tazkirah selingan Kita kena jaga-jaga dengan hasrat kita ya. Okay. Alright. Tadi saya sampai dekat sini Kalau awak tengok yang kat bawah tu bang, constructive generative research. Sebelum dia buat apps tu ataupun screen setiap apps tu, awak nampak tak? Dia main tampal-tampal tu. Memang kalau kita dia sebenarnya dia nak nampakkan bila klik macam ni layout dia macam mana, klik macam ni layout dia macam mana. Sebab benda tu, segala benda tu adalah satu user experience lah. User experience. Saya dah start addicted dengan ni benda ni. Ni saya nak cerita kisah benar lah Ni Food Panda ni. Saya dah addicted sikit dengan Food Panda ni. Sebenarnya bukan saya saja suka makan Saya jenis suka pula tengok motor tu jalan. Itu saya. Saya cerita kan. Sebab bila dia design apps ni, awak tengok satu, dia punya gambar dia memang jahat lah. Gambar makanan dia tu dah memang jahat. Bukan gambar betul pun. Nasi lemak tu, gambar sotong tu terbaring, terlentang, tegak semua ada. Tapi bila hantar macam tu tak ada apa kan. Tapi dia create awak punya experience untuk guna apps ni. Tengok. Awak tengok gambar dia. Gambar dia kan ni kan. Dia punya interface lah. So ini yang sebab dia untuk order makanan. Lepas tu lagi satu, bila awak dah siap order tu kan ada gambar motor tu kan. Motor tu jalan kan. Yang tu saya jadi macam seronok pula tengok motor tu. Tu dia dah berjaya mempengaruhi saya lah. Tu mungkin awak gelakkan saya. Apa benda seronok tengok motor tu. Saya jenis seronok pula tengok motor tu jalan. Jadi nak tunggu dia apa semua
Ada yang tengah buat ya Tengku nak tanya. Wafi sir, Wafi. Wafi buat apa? Rider? Dia rider Foodpanda sir. Ui. Mana Wafi ada dalam ni? Wafi? Ya saya. Ui, awak tengah buat rider Foodpanda ke? Dah ada saya. Saya ni lepas kelas. Petang je lepas Jumaat saya running saya. Oh, bagus. Tapi jangan tinggalkan belajar lah. Saya lepas kelas baru saya buat. Lepas kelas baru saya buat. Berapa boleh dapat sehari, Wafi? Sehari saya boleh berdapat 50 lah. Berapa jam? Tu ikut saya. Minggu ni saya malas je. Kelas test banyak sangat tu yang jadi malas awak. Malas. Okey, saya punya adik ipar pun dia buat Foodpanda cerita pasal Foodpanda ni pun boleh brainstorm Adik ipar saya dia kerja kapal. Dia second engineer kapal. Atas kapal lah. Kalau ikutkan gaji dia atas kapal sebulan mungkin 8-9 ribu lah. Ataupun 9 ke 10 ribu. Lulusan apa? Diploma saja. Diploma. Tapi sekarang dia tak naik kapal. Kan orang kerja di kapal ni 3 bulan kan. So 3 bulan ni dia buat Foodpanda. So sebabkan adik ipar saya tu dia buat Foodpanda tu lah saya banyak study macam mana. Saya bukan yang buat Foodpanda tapi saya suka tengok sistem dia. Awak faham tak? Saya suka tengok sistem dia macam mana dia boleh bantu orang generate duit tu. Sistem yang untuk roadrunner Foodpanda kan. Dahsyat sir. Dahsyat. Saya dah tahu. Saya dahsyat kira tu satu. Saya jenis kalau ada satu sistem tu saya akan berdasiasat dia. Saya akan cari maklumat macam mana benda dia ni. Kalau setahu saya lah sepanjang sebulan saya study Foodpanda ni, adik ipar saya kalau dia buat di Kuantan seminggu 2,000. Wafi gaji ikut minggu kan? Dulu seminggu saya 1,000 lah. Seminggu 2,000. Awak kerja engineer bang. Awak kerja engineer sebulan 2,200. Kalau awak nak cari duit lah. Ni beza dia. Sebab dia Foodpanda ni awak rajin awak dapat banyak. Dia start kalau tak silap saya harga first delivery RM4 ataupun RM4.50. Awak perform ikut jadual apa semua awak boleh dapat satu delivery RM7.50. Paling kuat RM7 je. Adik ipar saya dia dah dapat sampai RM7.50 lah. Paling kuat kalau diikut lah saya tak tahu macam mana dia mikir tapi sampai RM7 satu order bang. Ini baru Kuantan punya cerita bang. Belum yang dekat KL tu. Adik ipar saya kata yang paling tinggi di Kuantan ni 3 bulan ke sebulan 19,000. Awak nampak je dia rider So dia jahat je. Awak kalau tapi dia adalah benda macam ni kalau macam masa Covid ni kalau awak tengok bila buat Foodpanda ni apa semua kan bila dia meningkat permintaan orang yang malas nak keluar dia main bisnes itu. Awak rasa harga makanan dalam Foodpanda tu sama ke lain dengan harga kat kedai tu? Lain kan? Adik ipar saya kata kalau kat Kuantan ni Milo kat kedai tu RM3. Awak beli dalam apps tu RM10. Tak masuk lagi campur harga hantar. Ada orang beli. Anak orang kaya lah malas nak buat air Milo 3-in-1 kat dapur, beli Milo. Nampak? Kadang-kadang dia bukan malas, dia saja suka main apps tu. Dia suka sangat main apps tu. Mungkin akaun tu ayah dia dah bagi duit ke apa ke dia ni kan. Tapi itu cara orang sekarang lah. So dia towards that lah. Pada saya Foodpanda ni punya bisnes memang brilliant lah. Dia makan untung satu dekat harga makan tu. Harga nasi ayam tu, harga Milo tu dia dah untung. Lepas tu yang dia bayar rider tu lagi dia dah untung juga. So satu bisnes 30% rasa. Ke 20% lah lupa. So bisnes e-hailing ni memang sangat besar. Memang sangat besar. Kalau tak sebab tu tapi bagusnya bila time Covid ni banyak orang hilang kerja ni. Kalau awak tengok untuk buat satu apps macam Foodpanda ni pun dia memerlukan satu design team yang besar lah. Macam mana awak nak ni. Kalau siapa biasa order pakai McD punya delivery app tu dengan Foodpanda, mana lagi senang? Foodpanda. Saya paling sumbat kali McD punya delivery app tu bila awak nak letak location awak tu. Tah benda-benda dia. Macam Foodpanda dia ada satu juga kekurangan dia. Bila awak check in location yang awak nak hantar tu,
alamat dia contoh nombor 3 lorong sekian-sekian IM2/12. Tapi dia tulis bawah tu berserah. Dia bukannya Kuantan. Dia bukannya Indra Mahkota, dia tulis berserah. Tapi dia tetap akan sampai sebab dia pakai pin location. Pin location dia very accurate. Sebab tu bila orang yang design apps ni, dia punya design team dia lagi best. Walaupun dia komputer je. Tapi dia nak susun ni nak cari mana, nak ambil data ni kat Google Meet ke apa. Dia sangat bagus lah Okay. So tu cerita pasal Foodpanda lah. Okay. Tapi siapa tadi? Wafi So hati-hatilah bawa motor Alright. Okay. Interview juga adalah salah satu kaedah. Interview ni awak pun tahu kan. Awak pernah kena interview pasal barang? Pasal design ke? Siapa pernah kena interview pasal design? You. Iskandar pernah kena interview tak? Iskandar? Mana Iskandar? Saya je. Pernah kena interview tak pasal apa-apa? Setakat ni belum lagi sir. Dengan bapak mentua pun tak ada kena interview lagi? Belum lagi sir. Oh belum, okey, tak apalah, baguslah kalau belum. Kalau dah kena interview tu jemputlah saya. Okay, so interviews interview are a fundamental research method for direct contact with participants to collect first-hand personal accounts of experience, opinions, attitude and perception. Saya dulu tak pandai buat interview tau. Masa saya di Belanda, saya tengok budak-budak design ni dia buat interview tu relax kan. Saya macam, first kita tak pernah buat kan. Tapi bila kita dah pernah buat tu, the next tu kita jadi macam kadang-kadang penat tau. Dia penat, awak nampak relax tau. Tapi kadang-kadang satu orang makan 1 jam. Satu hari awak dah kena 5 orang bang. Malam memang lepak lah. Memang penat lah. Tapi bila kita buat interview tu, kita nak tanya dia. Dia bukan macam interview macam sembang. Dia tak boleh interview macam gini lah. Macam Farah Hadilah. Awak buat apa ini? Lepas tu main petik nama pula Amira. Macam tak ada. Dia interview tu pun dia ada structured question. Soalan pertama awak tanya apa? Soalan kedua awak tanya apa? Soalan ketiga awak tanya apa? Tanya dia jawab. Tanya dia jawab. Dan awak hanya record. Okay. Ada interview yang bersifat discussion. Tapi kebanyakan interview dia adalah structure interview. Supaya awak dapat ni lah. Contoh kalau awak design, awak interview doktor tadi. Doktor, umur berapakah bayi untuk saya ukur suhu? Dia cakap contoh 1 bulan ke 5 bulan. Awak rekodkan tu. Okey, di manakah lokasi yang sesuai untuk saya ukur suhu? Kaki dan tapak tangan. Kita nak itu je. Kita tidaklah, hey, kau ni doktor biar betul. Apa tapak tangan? Awak pula pergi bantai, dia provoke dia macam tu. Tidak lah. Interview tu structured session yang kita dapatkan input lah. Macam kalau awak design untuk mesin rumput ke apa, awak pergilah interview pakcik-pakcik yang mesin rumput tu. Apa salah? Kalau awak design untuk kafe ke, interview lah makcik kafe tu. Untung-untung awak dapat makan free. Okay? Alright. So tadi interview. Okay? So ini dah teknik ke berapa ni? Dah sampai ke Khairi Jamaluddin dah ni. KJ teknik lah. Okay? So KJ teknik ni nanti saya sambung sebab ada banyak sangat ni. Ada literature review, mind mapping. Okay? Mind mapping ni adalah brainstorming map lah. Yang ni pun saya selalu suruh student saya buat. Apa soalan yang biasa orang pakai kalau sekolah pun adalah benda tu. Kalau nak buat mind map ni dia pakai apa? Dia ada 5 tu. Dia panggil 5 apa? 5 apa? 5W. 5W tu salah satu lah kan. 5W untuk brainstorming kan. Apa dia? What? What? When? Where? Why? Who? How? How satu lagi. How. Dah jadi 6 lah. Boleh je, dia tak kisah 5, 6 boleh, tak ada masalah. So dengan pakai soalan tu lah. So why, what, apa semualah. Sampai how. Then awak boleh start buat brainstorming lah. Mind map ni sangat bagus lah. Gunakan mind map. Ada orang yang cukup bagus mind map ni, nampak dia lukis-lukis. Nak nampakkan secara visually. So when a topic or a problem has many moving parts, mind mapping provides a method of visually organizing a problem space in order to better understand it. Okay, nanti saya sambung sikit lagi. So next week kita jumpa Okay? Alright sir. Thank you sir.